Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini, dan saya harap kawan sentiasa sehat seperti biasa ya. Pembicaraan saya hari ini berkenaan dengan isu politik negara kita ini. Yang kita lihat hari ini ketidaktentuan politik negara kita ini, karena kita tahu bahwa satu kerajaan yang rapuh itu akan memimpin negara dalam keadaan yang seperti inilah. Ini di mana-mana negara pun tidak suka. Tetapi saya tidak masuk ke isu yang itu hari ini. Saya masuk pada isu yang mana kita lihat kenyataan media hari ini, banyak di media sosial kenyataan akhbar berkenaan dengan isu Datuk Seri Najib Razak ini, yang mana tadi saya baca di Sinar Harian, notis bankrupt LHSDN seperti menabur garam ke luka. Ini kata Datuk Seri Najib. Tetapi ini pandangan pribadi saya, dan ini adalah apa yang saya lihat selama pemerintahan Datuk Seri Najib ini tadi selama 9 tahun. Kita rakyat ingin bersuara waktu itu, kita juga takut. Ini adalah hakikat, tapi kita rakyat jangan lupa. Mungkin rakyat yang inginkan demokrasi ingat hal ini. Dan apa yang paling saya ingat adalah apa yang dia lakukan kepada Presiden PKR waktu itu, yaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah, sewaktu mereka membentangkan belanjawan negara. Dan sebentar lagi saya akan paparkan video dia berkenaan dengan apa yang dia buat sewaktu itu. Oke kawan-kawan, saya paparkan video dia dulu. Sesungguhnya berasa simpati dan berbau kagum dengan ketabahan seorang insan bernama Wan Azizah, atau lebih dikenali dengan nama Kak Wan, yang menempuh liku-liku hidup beliau yang begitu mencabar. Namun berkat kesabaran Kak Wan terus cekal berjuang. Nampaknya Kak Wan ada bersama-sama kita pada hari ini. Justru marilah kita memberi tepukan pada Kak Wan Azizah binti Wan Saleh yang berada di atas sana. Contoh sahabat amanah Ekda Malaysia yang telah berjaya cerita Kak Wan ni seronok ni. Dia telah berjaya menjadi jutawan di bidang ternakan dan pemrosesan ayam dengan modal permulaan hanya sebanyak RM500 saja daripada Amanah Ekda Malaysia sejak tahun 1993. Oke kawan-kawan, itulah yang dia buat kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah sewaktu pembentangan belanjawan. Jadi orang ketawa. Kita tengok tadi itu apa yang mereka telah lakukan kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah waktu itu. Ini adalah memalukan seorang pemimpin daripada parti lain, presiden parti lain lagi. Dan di waktu itu mereka yang di dalam UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO, kita dengar semua gelak ketawa isu ini. Kita bayangkan kalau kita punya ahli keluarga, ataupun kita punya mak, ataupun kita punya ayah yang dibuat seperti itu, dipermainkan. Kemanakah moralnya kita sebagai orang politik? Apakah mereka tidak melihat orang lain itu? Tidak ada rasa simpati kepada orang lain itu? Dan kita harus ingat, Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke penjara adalah di waktu pemerintahan Datuk Seri Najib. Ini kita harus ingat. Kes Saiful adalah sewaktu Datuk Seri Najib. Jadi ini adalah daripada pimpinan UMNO, dan kita tengok apa yang dia telah lakukan. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin di waktu itu dia harus beringat. Hari ini dia kata LHSDN seperti menabur garam ke luka. Dia harus terimalah bahwa apa yang dia juga buat kepada pemimpin lain dahulu. Kita hari ini boleh nilai. Hari ini kita nak minta simpati dengan rakyat.
Kita nak suruh rakyat Malaysia ni lihat bahawa kita itu seolah-olah baik, seolah-olah kita ini pijak semut pun tidak mati. Tetapi dulu kau menganiaya akan banyak orang juga. Ini bukan cerita dendam, tetapi ini hakikat yang dia telah buat. Bayangkan kalau hari ini Barisan Nasional masih berkuasa dan dia masih jadi Perdana Menteri, apa akan berlaku? Sama juga. Jadi, apa yang mereka nak pertahankan tentang mereka punya parti, apa yang mereka memperkatakan tentang pemimpin mereka, apa yang mereka agung-agungkan, ini yang saya selalu tidak berpuas hati. Kerana apa yang dia telah buat kepada pimpinan pembangkang selama ini, sebelum mereka jatuh ke tangan PH, mereka sangat egois. Kita lihat apa yang mereka telah lakukan kepada pemimpin-pemimpin PH. Banyak hal. Tetapi bila mereka jatuh, mereka banyak yang disabitkan dengan kesalahan. Dan inilah yang berlaku. Ini yang kita rakyat mau hari ini. Kita nak ada check and balance. Bukan satu dendam. Tetapi ini hakikat. Dulu, sewaktu dia belum lagi disabitkan dengan kesalahan yang ada, macacai, melawan dia, mengatakan, selagi belum disabit bersalah, dia belum bersalah. Hari ini, ayat-ayat itu sudah hilang. Tetapi, apalagi dalil mereka yang mereka nak untuk membetulkan kesalahan yang memang dah ternyata rakyat boleh lihat. Jadi ini hakikat yang mereka saling untuk menyangkal dan mereka bawakan kepada rakyat yang tidak faham akan politik ini tadi. Mereka mainkan. Seolah-olah hal ini tidak berlaku, seolah-olah tidak bersalah, dan yang salah adalah PH. Isu jual itulah jual ini, tapi mereka lupa. Mereka 60 tahun, apa yang mereka buat? Tanah-tanah sebenarnya siapa yang jual? Harta-harta orang Melayu yang mereka perkatakan dijualkan oleh DAP lah apalah, semua segala macam ini. Sebenarnya siapa yang jual? Siapa yang memimpin negara di waktu itu? Kenapa hari ini nak menyalahkan, ingat, nak nyalahkan DAP, nak nyalahkan Ling Waeng. Ingat, nak jualkan harta negara itu seperti jual goreng pisang. Yang berkuasa selama ini 60 tahun adalah UMNO Barisan Nasional. Dan hari ini, mereka menjualkan segala isu, seperti no DAP ini. Ini adalah untuk apa? Parti mereka ingin perjuangkan apa sebenarnya? Bila macai-macai mereka ataupun pengkritik mereka ataupun blogger mereka ataupun pemimpin mereka berkata untuk hak orang Melayu Islam Bumi Putra, tetapi mana dia? Mana ada cerita ni? Yang paling susah pun siapa? Dan kaum-kaum lain juga menderita. Jangan kita pentingkan diri sendiri. Ini hakikat yang mereka selalu mainkan sampai hari ini, rakyat tidak paham. Itu saya kata, parti tidak bersalah, tetapi pemimpin parti yang terlalu lama, yang sudah mengaut keuntungan dengan politik mereka ini tadi, mereka masih ingin kekal berkuasa dan mereka menceritakan isu-isu yang kalau mereka berada di parlimen mana contohnya, di sini majoritinya siapa, mereka mainkanlah isunya. Kalau di sini parlimen mereka ini majoriti Melayu, mereka kan mainlah isu perkoman ni tadi. Hanya untuk memancing undi untuk mereka ni kekal berkuasa. Jadi kita rakyat harus menilai. Kita hari ini harus mencari pemimpin yang betul-betul terbaik. Tidak kira daripada pemimpin sebelah UMNO ke, PAS ke, Bersatu ke, PKR ke, DAP ke, Amanah ke, Pejuang ke, Warisan ke, GPS ke. Kita harus ada nilai kita untuk melihat siapa dia pemimpin yang kita mahu ini tadi. Ini yang berlaku. Itu yang saya perkatakan, bahawa apa yang telah berlaku ini dan apa yang saya lihat komen yang di sini tadi yang Datuk Seri Najib perkatakan ini, dia harus ingat, saya rakyat tidak akan lupa apa yang kamu buat dengan orang-orang di Pakatan Harapan dahulu. Mungkin tidak saya seorang, orang lain juga. Bayangkan kamu boleh membuat hal-hal seperti itu.
di dalam dewan lagi. Coba orang lain buat seperti itu dengan istri kita. Memalukannya di khalayak ramai. Di dalam dewan lagi. Pemimpin lihat. Dan benda ini dilihat. Dan kalau ada pemimpin lain yang di dunia yang faham akan apa yang dia perkatakan ini, apa yang dia buat ini, tidakkah malu? Jadi ini saya tidak nak memori ini. Saya buat video dia ini supaya tidak terpadam. Inilah yang kamu udah buat dengan pemimpin PHS dahulu. Terutamanya PKL. Sebab itu, saya lebih suka PHS ini tidak perlu bergabung dengan Barisan Nasional ataupun UMNO yang ada. Kerana selagi pemimpin lama mereka ini masih ada dalam parti ini, akan berlaku satu kecurangan ataupun satu pengkhianatan akan datang. Ini saya yakin. Karena UMNO ini politik mereka betul-betul politik yang tidak terlalu banyak pada rakyat. Mereka pandai bercakap tentang rakyat. Tetapi hakikat dia sudah tidak ada lagi. Perjuangan mereka hanya membohong rakyat pada saya. Bukan partinya, tetapi pemimpinnya. Ini hakikatlah. Kita lihat, kalau mereka hebat memimpin, kenapa mereka tidak boleh melahirkan generasi baru, generasi muda untuk memimpin parti mereka? Siapa pemimpin muda mereka yang mereka naikkan? Tidak ada. Yang bercakap semua orang lama-lama mereka. Yang macai-macai mereka yang bercakap, tidak ada jawatan dalam parti. Jawatan biasa adalah bukan menang pun pilihan raya. Anggap sajalah seperti saya inilah. So ini hakikatlah. Memang agak pedaslah kritikan saya, tetapi ini hakikat. Jadi, ini yang berlaku dalam negara kita ini. Mereka mainkan isu berbagai-bagai, tetapi hakikatnya adalah untuk tembolok mereka sendiri. Jadi kita rakyat lihat, inilah yang berlaku. Yang menganiayakan keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa dia? 9 tahun Datuk Seri Najib pegang. Hari ini LHSDN dia mengatakan seperti ini pula. Menabur garam ke luka. So, bagaimana kamu buat orang lain pula? Jadi inilah hukum karmanya kalau kita juga membuat hal seperti itu dengan orang lain. So, inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Jadi dari dulu pun kita rakyat inginkan kebenaran dia. Isu yang kita lihat daripada 1MDB ini, yang sebelum ini disangkal oleh macai-macai. Jadi hari ini kita dengar. Kita tunggu saja keputusan daripada mahkamah. Kita rakyat berharap sesuatu yang positif, sesuatu yang baik saja, itu saja. Yang rakyat mau adalah duit-duit yang mana hilang ini rakyat nak. Dan saya nak masuk sedikit part tentang isu gaji. Yang mana tadi saya ada baca juga. Gaji yang untuk graduate ataupun kita punya mahasiswa apa semua ni. Saya dengar 1,000 ke 500 dan ada pihak yang mengatakan bahawa isu gaji ini seolah-olah terima saja untuk mereka ini tadi. Mereka ni pun satu hal juga. Singapura tu, orang kenapa berduyun-duyun pergi kerja ke Singapura jadi cleaner pun tak apa. Gaji di Singapura tu, jadi cleaner pun paling bodoh pun, contohlah ini saya nak cerita. $800 kali dengan 3 dah berapa? 2,400. Ini cleaner tau. Ini yang paling kecil punya gaji. Pembantu rumah di Singapura pun gaji dia 800. Makan free, rumah free. 2,400 duit Malaysia. Bukan saya nak membezakan kerana negara dia mungkin kecil ataupun, tetapi kita harus terima. Tidak bolehlah kita nak menceritakan tentang isu mereka yang punya pendidikan nak makan gaji seperti itu. Setidak-tidaknya 2,000. Dan kita harus lihat, inilah hasil daripada 60 tahun memerintah, yaitu Barisan Nasional. Kita punya public transport sangat teruk. Negara tetangga yang lain, Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand apa semua ni, mereka public transport mereka teruk, tetapi mereka ada cara lain. Contohnya
Dulu sebelum ada Grab apa semua ini mereka ada seperti Gojek ataupun seperti kalau di Filipina dia panggil tricycle ataupun kalau di Thailand mungkin tutut. Jadi itu seperti beca tetapi kos dia murah. Jadi mereka boleh pergi kerja dengan kos murah. Sekarang ini di Malaysia kita punya transport awam pun tidak bagus. Orang nak pergi kerja nak ngeluarkan duit dengan gaji yang 1.500 ke bawah. Bagaimana? Ini cerita orang yang ada sekolah. Orang yang tak ada sekolah bermakna gaji berapa? Di bawah 1.000. Gila ke? Hari ini duit 1.000 tu seolah-olah macam dulu punya duit 300. Harga barang semua mahal. Belum cerita di Kuala Lumpur dengan di Johor kos tinggi. Mungkin negeri-negeri lain juga kos tinggi. Dan begitu juga dengan sewa. Sewa saja sekarang ini 500. Kalau makan gaji 1.500 tinggal 1.000. Menteri-menteri yang cakap nih mungkin tidak pakai akal. Mereka gaji berpuluh-puluh ribu. Sudah dapat gaji berpuluh-puluh ribu, pegang lagi JLC sana, JLC sini. Pegang lagi jawatan ini, jawatan itu. Mereka nak gaji yang besar, tetapi rakyat mereka nak tekan. Suruh makan garam. Ini adalah satu yang tidak baik yang saya lihat. Jadi berkenaan dengan isu ini, sepatutnya menteri harus lihatlah. Dan menteri tidak bolehlah membuat kenyataan yang sewenang-wenangnya. Sepatutnya mereka buat kajian. Bukan keluarkan kenyataan sesuka hati, sesedap mulut. Jadi inilah saya harap kita lihat apa yang berlaku ini. Transport kita ini, tahap transport awam kita ini terlalu lemah, terlalu jauh. Bas macam mana? Susah nak turun kerja menggunakan bas. Pagi ini orang turun kerja pukul 8. Besok basnya datang pukul 8.30. Lambatlah orang turun kerja. Kita patut belajarlah dengan sistem. Tidak perlu kita sampai ke luar bandar, tetapi dalam kawasan bandar-bandar sepatutnya kita menggunakan sistem apa yang ada di negara maju. Kita ambil sistem yang baik daripada negara Singapura tu. Singapura tu kalau kita nak naik bas, nak naik MRT, kita ada aplikasi dia, kita lihat. Kalau dia kata jam 3.15, kita dari rumah jam 3 kita turun ada 15 minit. So mungkin 2 minit lagi balance dia untuk kita tunggu. Itu memang tepat. Paling dia lambat pun mungkin 15 second. Paling dia awal pun 15 second. Jadi tepat, kita boleh turun kerja. Dan negara maju seperti Singapura ni tadi, orang banyak tidak perlu menggunakan transport pribadi. Jadi jalan juga tidaklah jam. Ini sepatutnya. Jadi kerajaan juga boleh mendapat keuntungan daripada transport awam ni tadi. Tetapi kalau transport awam kita ini lemah, orang pun nak pakai macam mana? Orang beli kereta, jalan pula jam. Jadi inilah pencerahan saya hari ini yang mungkin tidak manfaat, tetapi saya harap ada sedikit yang berguna untuk kawan-kawan sebagai penilaian untuk kita share. Oke kawan-kawan, dan sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan hashtag LTL, lawan tetap lawan, lawan sampai PN Tumbang, lawan sampai Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Putrajaya dan jadi PM ke-9. Oke, thank you.